Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila hadrati Syekh Daud Al-Fatani wa Imamul Ghazali sya'lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Kemudian ketahui olehmu bahwasanya perkataan yang jahat dalam hati, perkataan yang jatuh dalam hati, dan pada telinga dengan menempati makanan yang jatuh dalam perut, maka setengah daripadanya yang memberi mudarat dan setengah daripadanya yang memberi manfaat, dan setengah daripadanya makanannya, dan setengah daripadanya racun. Tetapi bahwasanya tinggal perkataan dan menelan akan dia terlebih payah dan terlebih sukar dan lagi banyak, maka bahwasanya makanan hancur dan habis daripada ma'adahnya dengan tidur dan lainnya, dan terkadang tinggal bekasnya beberapa masa, kemudian maka hilang daripada ma'adah, dan baginya ubat yang menghilangkan dengan dia bekasnya daripada tubuhnya. Maka adapun perkataan yang jatuh dalam hati manusia terkadang tinggal beserta sekalian umurnya dan tiada lupa akan dia. Maka jika ada sesuatu yang jahat, maka sentiasa mempenatkan dia dan melelah akan dia, dan datanglah dengan sebabnya khawatir di dalam hati dan was-was, dan berkehendak kepada bahawa dipalingkan daripada hatinya daripada mengingatkan dia, dan minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan, dan jangan kamu sentosa daripada bahawa engkau dijatuhkan atas bala. Ini memelihara telinga daripada mendengar perkara-perkara maksiat yang haram, seperti fitnah, mengumpat, adu domba dan sebagainya, dan memelihara telinga daripada mendengar perkataan yang sia-sia yang tak mendatangkan faedah, supaya telinga ini mudah digunakan untuk mendengar nasihat-nasihat agama, supaya ilmu mudah masuk. Nak masuk ke hati, masuk ke telinga dulu. Daripada telinga baru jatuh ke hati. Jadi kena pelihara telinga tu. Kalau telinga ni kita biar dia dengar ikut dan, memang payah. Dia tak seronok mendengar benda-benda yang baik. Kalau dia dah biasa mendengar benda-benda yang tak elok. Jadi Imam Ghazali kata dulu ni dua sebab utama kenapa perlu dipelihara akan telinga itu. Yang pertama, dia kata bahawasanya orang yang mendengar dengan orang yang bercakap tu, dia sama ya, berkongsi. Kalau orang bercakap tu mengumpat, kita yang dengar berkongsi dosa mengumpat.
Kita dapat dosa macam orang yang mengumpat dia bercakap, kita pun dosa macam dia. Kerana dia takkan boleh mengumpat kalau kita tak dengar. Yang dia boleh fitnah kerana kita rela dengar ucapan dia tu. Kalau kita tak dengar, dia pun tak boleh, takkan nak cakap seorang-seorang. Jadi macam orang bodoh nak cakap seorang. Tak. Sebab yang kedua kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bahawa kita mendengar perkataan-perkataan yang tak elok ni, dia akan mendatangkan was-was. Dia akan makna kata menyebabkan hati kita tak tenteram. Dia macam cerita hang tahu tak, aku nak abang hang, dia tu nampak baik yang dengan hang tu, tapi belakang dia kata ke hang macam-macam. Kita bila dengar tu, hati dah mula menggelabah. Nak marah orang tu, nak marah orang ni, nak serang orang tu, nak serang orang ni. Dia akan main makna tindak balas. Hasil daripada kita mendengar benda yang tak elok. Tapi kita dengar benda yang tak elok, jiwa tenteram, jiwa teronok, jiwa tenang. Itu dia. Baik, selain pada dua perkara tu kata Imam Ghazali, kenapa perlu kita jaga hati kita? Kemudian ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang jatuh dalam hati dan pada telinga dengan menempati makanan yang jatuh dalam perut. Dia ibaratkan benda yang kita dengar ni macam benda yang kita makan. Kita makan ni ada benda yang mendatangkan manfaat, macam makan ubat, makan benda-benda bersih, makanan yang elok belazat, yang berzat, dia mendatangkan manfaat. Bila kita makan benda yang campur racun, benda yang beracun, dia akan menyebabkan kesihatan kita terganggu. Begitu juga dengan perkataan. Kalau kita dengar benda yang elok, dia akan menyihatkan rohani kita, menyebabkan kita rohani kita elok, bagus. Tapi kalau kita dengar benda-benda yang tak elok, dia juga akan menimbulkan benda-benda yang tak elok dalam rohani kita, dalam jasad, dalam badan kita, tubuh badan kita, dalam roh kita, hati kita. Dia macam makanan juga, ada yang memberi manfaat, ada yang mendatangkan mudarat. Percakapan begitu juga. Ada percakapan orang yang kita dengar datang manfaat. Dia galakkan kita bangun malam, galakkan kita baca Quran, dia sebut faedah dia begini, faedahnya begitu. Bila kita dengar, kita amal, cantik tapi dengar benda-benda yang tak ketahuan hala. Apa? Nazratun ila alimin khairun min ibadati sanah. Nabi kata, satu penglihatan kamu kepada orang alim. Sekali kita tengok orang alim, ulama tu, kita tengok sekali pandang. Nabi kata, lebih aku suka daripada beribadat setahun. Ibadat setahun ni siangnya kita berpuasa sepanjang tahun, malamnya kita beribadat sepanjang malam, selama setahun. Banding dengan melihat orang alim sekali lihat ya. Maka Rasulullah kata, aku lebih suka melihat orang alim sekali daripada beribadat setahun. Nak sebutnya melihat orang alim sekali ni pahalanya cukup besar. Lebih besar daripada bangun sembahyang malam, berpuasa siang hari selama setahun. Kita dengar ni orang kita hormat ulama, sayang ulama, kasih ulama, dengar nasihat ulama. Tapi ada racun-racun berbisa. Ada mula lah, guni, dia racun hati kita. Macam yang jadi pada hari ni, orang Islam benci ulama. Kenapa dia boleh benci ulama? Racun yang ditanam oleh musuh-musuh Islam. Yang dia dengar, dia percaya, dia terima. Itu jadi macam tu. Dia berpunca daripada telinga. Dengar ni jatuh dalam hati. Imam Ghazali ibarat macam makanan yang kita makan jatuh dalam perut. Kadang-kadang datang manfaat, kadang-kadang mendatangkan mudarat. Jadi bagaimana kita berhati-hati ketika makan, begitulah kita perlu berhati-hati ketika mendengar perkataan. Itu dia. Itu kata Imam Ghazali,
Ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang jatuh dalam hati, perkataan yang masuk dalam hati ni macam mana? Dia mula dengar di telinga, lepas telinga masuk dalam hati. Itu dia. Itu dia. Dan pada telinga, jatuh di hati itu sebab masuk telinga dulu, kemudian masuk hati. Kataan yang kita dengar tu menempati makanan yang jatuh dalam perut. Macam mana kita mendengar, kita makan, makanan tu jatuh dalam perut, begitu pula perkataan yang kita dengar, dia masuk telinga, dia terjun dalam hati. Ibarat dia buat contoh. Maka setengah daripadanya memberi mudarat. Makanan yang masuk dalam perut tu ada setengah mendatangkan mudarat. Makan benda-benda beracun, benda-benda basi, makanan basi, dia dah basi kita makan, perut kita akan meracau, akan cirit lah, akan demam lah, sakit perut lah. Macam kita pergi rumah kenuri kan, kenuri yang besar-besar tu, makanan banyak dia masak gitu ni, kadang dah terlewat benda tu, dah basi, dihidang pada orang ramai, orang makan, habis semua pakat pergi hospital, klinik. Puncak keracunan makanan. Bila makanan tu beracun, bila kita makan, mudaratlah kita. Dan setengah daripadanya yang memberi manfaat. Makanan ada mudarat, ada manfaat. Makanan yang bersih, yang elok kita makan mendatangkan manfaat pada tubuh badan kita. Kalau protein, dia boleh membesarkan tubuh badan kita, daging kita. Kalau karbohidrat, dia boleh makna kata bagi tenaga kat kita. Kan? Dia boleh bagi tenaga. Semuanya berperanan. Makanan ni berperanan. Menyihatkan tubuh badan kita dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, silap makan, makanan tu beracun, berlaku keracunan makanan, dia akan mendatangkan juga mudarat. Mudarat kepada kita. Dan setengah daripadanya, dia kata, dan setengah daripadanya memberi manfaat, dan setengah daripada makanannya, dan setengah daripadanya racun. Makanan ni ada yang beracun, ada yang mendatangkan manfaat, ada yang datang racun. Dia. Tetapi dia kata bahawasanya tinggal kataan dan menelan akan dia terlebih payah dan terlebih sukar jika dibandingkan dengan makanan. Tapi kita mendengar perkataan beracun ni, dia lebih payah daripada makanan. Kita katalah kita makan makanan beracun, kan, kita pergi klinik, doktor bagi ubat lah gitu gini, buang cirit lah apa gini, mungkin 2-3 hari perut kita sihat. Tak. Tapi makanan ni yang kita dengar telinga kita yang beracun ni, sampai mati duk taram ke orang. Ada di kampung saya, kawan tu dia sakit, dia pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo kata tu jiran hang yang buat kat suami hang ni. Dia telan cakap Bomo tu, takdirnya suami dia mati. Dia berdendam dekat jiran tu sampai dia mati ya. Dia tuduh jiran tu buat dekat suami dia sampai mati. Berdendam, marah, tak bercakap, bahasa muka sampai mati. Wah, kesan tu, tuduhan dia tu, kesan dia tu. Orang ni buat, dia percaya lah, percaya habis. Kawan duduk napi, aku tak buat. Kawan tu napi, dia tak percaya. Siapa nak percaya cakap hang ni lah. Tok Bomo tu betul, dia percaya kat Tok Bomo. Dia percaya kat Lim Cik Siang, habis. Orang kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam yang tak jujur. Mampu. Banyak orang percaya. Benda-benda mengarut, benda yang tak senonoh, dia percaya. Imam Ghazali kata lebih teruk, lebih payah daripada makanan. Makan benda beracun, makan ubat lah apalah, buat gini, masuk drip lah, masuk itu ini, lebih baik lah, insyaAllah. Mungkin sebulan ke, setengah bulan ke, 2 minggu ke baik, keluar hospital baik.
Tapi percakapan tu, fitnah, mengadu domba, kan, mengumpat, itu ini yang terlekat di hati kita tu, kita percaya, kita yakin Allah. Hang tak usah percaya lah dekat ulama tu, begini. Contohnya 90 juta. Percaya, bakal percaya sungguh-sungguh. Tapi tengok rumah tu ni orang Terengganu meh. Pagi tadi orang Terengganu. Dun Ru Rendang dalam parlimen Marang. Ru Rendang ni Tok Guru Haji Hadi bertanding lama dah. Cuma kali ni dia bagi dekat Menteri Besar Dr. Samsuri. Menang, Dr. Samsuri dilantik jadi Menteri Besar. Dia cerita. Dia pun di Ru Rendang, dia pun tengok Tok Guru, dia pun tahu lah. Dengan rumah dia, kehidupan dia, cara dia hidup. Hang cerita orang tak percaya macam lah. Mereka duduk situ, duduk sila. Orang duduk sila tak mampu, tak percaya Tok Guru terima rasuah. Tapi ramai orang percaya. Kenapa dia percaya? Dia dengar telinga dia buka luar-luar, dengar fitnah orang. Senang nak buang tu. Ada kawan saya seorang tu, saya kenal rapat. Dia bertengkar dengan saya. Dia kata Tok Guru ambil 90 juta. Ya Allah, saya kata, hang kenal tak Tok Guru ni? Dia kata, hampir rumah dia, hang tengok dia, tengok kehidupan dia. Lepas tu hang nilai. Dia tak percaya. Seminggu lepas tu dia mati. Orang tersebut meninggal dunia. Saya buka Facebook, dia meninggal dunia sebab dia orang terkenal juga. Saya tak tahulah dia sempat jumpa Tok Guru, tak sempat. Kalau tak sempat jumpa, minta maaf. Di akhirat lah jumpa. Maknanya kesan daripada fitnah tu, kita telan ni dia hidup. Dengar, telan dia. Kesan dia bahaya dalam hidup kita, kan? Itu dia. Habis tu Imam Ghazali kata, makna kata terlebih payah dan terlebih sukar dibandingkan dengan bab makan tadi. Dan lagi banyak musyaqqah dia. Mudarat dia tu banyak. Kan? Kalau kita makan benda beracun, mungkin dalam seminggu kita masuk klinik hospital ke, baik, habis cerita. Tapi ni yang kita percaya ni, kita akan kita bercerita ke orang lagi. Kita sebarkan lagi fitnah tu. Macam-macam kita buat. Lebih bahaya, sukar. Maka bahawasanya makanan hancur dan habis daripada ma'dahnya. Makanan kita makan hancur. Dia masuk dalam perut, dia berak habis, keluar habis. Kan? Itu dia. Ma'dah, makna tempat simpan makanan tu, dia keluar habis. Tambah beracun. Kalau kita, doktor boleh buat bagi cirit habis buang. Berak habis semua. Boleh buat. Dia boleh, makanan ni boleh, makna kita hancur melalui ma'dahnya. Dengan tidur dan lainnya. Dengan cara kita tidur. Nak pagi besok, perut kita memulai. Kita makan ikan basi ke, nasi basi ke. Malam tu kita tidur. Lepas tu pagi bangkit pagi, dia perut lain macam. Nak terberak. Kita pergi berak, habis cerita dah. Benda yang tak elok tu habis. Kan? Itu dia. Dan terkadang tinggal bekasnya beberapa masa. Kemudian maka hilang. Dia kata daripada ma'dahnya. Dan baginya ubat yang menghilangkan dengan dia bekasnya. Kadang-kadang walaupun benda makanan tu dah keluar, bekas dia ada. Sakit perut ke apa ke, kita makan ubat, hilang tak? Hilang. Tapi kita percaya dengan fitnah ni, apa ubat dia? Kita duk bagi pendangan, orang tak percaya situ. Tuan Ibrahim Tuan kata, demi Allah, dia kata, saya sebagai timbalan presiden, dia menafikan sekeras-keras, dia kata, Tok Guru terima 90 juta. Dia boleh cakap macam tu, tapi orang tak mau percaya. Mereka duduk atas pentas, duduk fitnah lagi. Pang. Saya ada bukti. Bagilah bukti. Dia pun tak tunjuk bukti. Sampai sekarang. Adakah mereka nak menyesal di atas fitnah yang mereka buat? Sampai sekarang tak menyesal. Dia macam tu.
Itu kesan daripada kita mendengar fitnah. Dia beri kesan daripada hidup kita. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Walahum azabul hariq. Orang yang buat fitnah pada orang beriman, laki-laki dan perempuan. Orang yang buat fitnah ni malam yartabu, kemudian tak mau dia bertobat, walahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Bagi mereka azab neraka jahannam, bagi mereka azab yang amat pedih. Tunggu di akhirat. Kesan dia tu buat sampai akhirat. Bukan kesan kecil, kesan besar. Jadi kata musannif rahimahullah taala, dan terkadang tinggal bekasnya beberapa masa, kemudian maka hilang daripada ma'dah, dan baginya ubat yang menghilangkan dengan dia bekas daripada tubuhnya. Makanan ni lebih mudah. Mungkin kita tidak makan, kan? Mula-mula duduk senak perut, makan ubat apa semua, habis, dia keluar habis semua. Badan kita kembali sihat. Tapi dengan mendengar benda-benda yang tak elok ni, dia beri kesan kepada kita jangka masa yang cukup panjang. Kadang-kadang seumur hidup kita, kita berdendam. Dendam kat orang tu semacamnya dendam. Kawan yang dendam tu, dia pun tak tahu dia macam apa orang tu tak setuju dengan dia pun tak tahu. Dia kan cerita kat orang dendam. Tengok semacam dia nak makan orang. Dia nak taram, nak balas dendam. Kalau dia balas dendam, zalim lah. Kawan tu tak bersalah apa-apa. Kamu telan fitnah, berdendam dengan orang, musuh dengan orang, tak tentu pasal. Jadi orang buat kerja Islam ni biasalah. Kita pun tak kenal siapa musuh kita. Kadang-kadang orang buat naya kenderaan kita, buat naya anak isteri kita, keluarga kita, macam-macam orang boleh buat. Kita mana kita kenal orang yang berdendam dengan kita. Kenapa dia berdendam? Kerana mendengar tomahan, fitnah, adu domba yang disampaikan oleh musuh-musuh Islam kepada dia. Dia percaya lah tu. Bahaya. Maka ada perkataan yang jatuh dalam hati manusia, terkadang tinggal serta umurnya. Kadang-kadang dia dengar perkataan orang, dia melekat di hati ni sampai mati sepanjang umur dia. Aku tak percayalah kawan tu, mengarut dia. Orang fitnah dia, cerita kat dia, dia percaya. Orang tu tak setuju dengan kita. Bila tak setuju dengan kita, dia bercerita kat orang, kita ni buruk semua, mereka tak ada yang baik langsung. Ni Allah Rabbi ya Karim. Jangan kata orang lain, Rasulullah SAW pun ada orang fitnah, kan? Ada orang tak suka. Dia nak cari orang suka, puas hati semua mana jumpa. Kita takkan jumpa orang puas hati dengan kita semua sekali. Kita boleh buat, cakap kita boleh buat, tapi nak bagi orang puas hati dengan kita tak upaya. Tak upaya. Kalau Rasulullah pun ada orang tak puas hati, tambah kita macam mana orang nak puas hati semua, kan? Tentu ada punya. Itu biasalah. Dia tanggung seumur hidup dia. Ya, dia percaya dengan fitnah, dengan adu domba yang disampaikan oleh orang-orang tertentu tu. Dan tiada lupakan dia. Dia ingat sampai bila-bila. Sampai mati dia ingat. Kan? Apa orang tu kata, kadang-kadang tu bukan serius pun, bergurau aja. Dia dengar melekat. Dia marah. Dia marah sampai sepanjang umur dia. Ya, macam tu. Maka jika ada sesuatu yang jahat, maka sentiasa dia kata mempenatkan dia. Benda yang dengar tu benda jahat, benda ni boleh memenatkan dia. Kalau kawan tu makna kata mengadu domba dia, penat lah. Tengok orang ni marah, tengok orang ni marah.
ke hulu, tak kena ke hilir, tak kena semayang pun tak kena, buat kerja tak kena, tak puas hati dengan seseorang tu sebab dia percaya dengan fitnah kawan tadi. Jadi dia jadi penat tau. Dia penat, jiwa dia tak tenteram, jiwa dia sentiasa gelisah kan? Dan melelah akan dia. Penat lelah sama. Buat kerja penat, hati tu nak geram sana, nak geram sini. Tak percaya kau ni, tak percaya kau ni, marah sana, marah sini. Dia jadi macam tu. Dan datanglah dengan sebabnya khawatir dalam hati. Dengan sebab itu datang khawatir. Khawatir ni selalu datang pada syaitan. Khawatir ni bisikan-bisikan yang sampai dalam hati. Bila dah kita tak puas hati dengan orang, setan mai tambah sikit lagi lah. Kan? Kalau ada bara, kita bakar sampah, bara dia ada, bawa minyak petrol sikit, tuang-tuang menyala selalu. Faham tu? Bara marah tu dah ada dalam hati. Maka datang syaitan, dia kipas lah, dia tuang minyak petrol, menyala. Itu menyebab kita bunuh orang, kata orang, buat ke orang macam-macam. Kerana apa? Kerana berpunca daripada kita mendengar segala fitnah, adu domba tadi ni. Perkataan-perkataan yang jahat tadi ni. Tu kita berkelahi lah dengan orang tak tahu pasal. Datangkan mana khawatir dalam hati dan was-was. Qatir ni datang pada syaitan. Qatir tu nama was-wasa. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Minta berlindung pada Allah Ta'ala daripada was-was. Was-was ni datang pada syaitan. Was-was ni bawa kita buat jahat. Hasil daripada kita terima cakap itu cakap ini, yang jahat-jahat tadi, kita berdendam, kita marah, maka syaitan datangkan was-was. Ibarat bara tu tuang minyak petrol, dia menyala. Tindakan kita tu jadi macam-macam. Macam-macam jadi. Kadang luar daripada pemikiran, luar daripada kita tak terfikir. Kita dah buat dah, baru tak terfikir. Kan? Macam satu orang dia pukul anak dia sampai mati. Pukul. Budak kecil dia pukul sampai mati. Mak dia pukul. Bila ada budak tu mati, baru terkejut, baru menyesal. Menyesal itu berlaku selepas tindakan. Ini pun serupa. Bila kita datangkan was-was, kita marah ke orang tu, kita boleh bunuh dia, boleh pukul dia, boleh katak dia. Kesan lepas tu, kita menyesal. Menyesal tak sudah. Sebab apa dah? Dan berkehendak bawang dipalingkan daripada hatinya dengan mengingatkan dia dan minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah jadi macam tu, kita tahu kesan daripada dia. Kesan daripada dengar ikut dah ni, tanpa kita berfikir panjang, maka dia melakukan tindakan yang luar batas. Ingatkan benda ni, kesan akan berlaku ni, maka kita minta berlindung kepada Allah. Supaya telinga kita ni Allah pelihara. Kalau kita dengar orang bercakap pelik-pelik, lari. Jangan tunggu. Pergi ke lain. Kalau itu majlis lara, sembang pelik-pelik, jangan pergi. Kalau orang main pun rumah kita, kita rat dia. Main duduk-duduk berpunggung tu, bola buka cerita. Hang tak tahu ke? Awak, aku tengok dalam kereta suami hang, malam aku jumpa kat Bantar Meh tu, dia bawa perempuan benar pun tak tahu. Kita pun, ya ke? Ya ke biar? Dia sambung cerita. Kita tahu suami kita orang baik, orang beramanah, berakhlak. Entah salah masa sembang sini benda pelik-pelik ni dah. Dah balik dah. Tersuruh dia balik dengan hormat. Jangan layan dia. Layan dia esok lemah pula. Aku hantar bukan nak mengumpat hantar. Aku saja nak sembang. Sembang tu mengumpat dah tu. Ada orang jenis macam ni, terus dia balik lah. Tak salah. Kita kena macam tu. Kalau kita biar dia sembang, kita berdengar, kita kongsi dengan dia.
Porak perada rumah tangga kita. Rosak habis. Lentang bukang. Ada jenis macam tu pada. Jenis dia nak merosak. Bukan jenis nak membaik. Jenis nak merosak. Ada dulu-dulu ni. Ada seorang. Orang tu nak minta anak. Mengaji sekolah ni tak habis. Dia panggil. Ajak pergi rumah dia. Dia buruk-burukkan sekolah. Dia duduk atas tanah sekolah. Duduk di sekolah kita perkampungan ni. Dia buruk-burukkan sekolah pula. Jenis-jenis manusia macam ni pun ada. Bukan nak membina. Bukan nak bantu buat kebaikan. Tolong-tolong buat jahat. Merosakkan. Ni pun macam-macam duk jadi. Duk ada. Jadi syaitan ni mana-mana pun dia ada. Dia dah sebut dah. Bersumpah depan Adam. Aku akan rosakkan anak Adam. Makna kata kiri, kanan, depan, belakang. Sampai kiamat. Allah kata sila. Boleh. Rosak-rosaklah. Tapi kamu takkan mampu merosakkan hamba aku yang ikhlas. Illa ibadiyas salihin. Melainkan hamba yang ikhlas. Yang jujur. Tak dapat dirosakkan oleh syaitan. Mudah-mudahan kita terpelihara. Lepas tu Imam Ghazali minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan. Dan jangan kamu sentosa daripada bahawa engkau dijatuhkan atas bala. Jangan rasa aman, jangan rasa sentosa. Aku ni hafal Quran. Aku ni sembahyang tahajud. Aku ni mengaji kitab banyak. Aku setiap hari sunat duha. Jangan kata macam tu. Setan ni ibadat dia jauh lebih daripada kita. Tapi dengan makna kata sekali menderhakai Allah, Allah laknat dia sampai bila-bila. Lepas tu jangan ego, jangan sombong dengan ibadat kita, dengan ilmu kita, dengan amal kita. Merendahkan diri kepada Allah, minta Allah pelihara kita daripada jatuh di atas bala ni. Bala telinga ni. Yang suka duduk dengar, seronok dengar. Duduk di rumah saja-saja pergi kedai kopi. Nak pergi makan minum tak apalah, balik-balik minum balik lah. Ada jenis suka dengar sembang, orang bersembang. Jenis tu pun ada. Padahal di rumah dia pun sedap dah. Kan, isteri dia buat nasi goreng, kopi o, sedap lah tu. Tapi tak sedap, nak kena roti canai juga. Nak dengar tu teh tarik, nak dengar bersembang orang. Jangan macam tu. Kerana kita mendengar orang cakap benda-benda tak elok, kita yang dengar berkongsi pahala, berkongsi dosa. Itu dia. Atau engkau digerakkan dia hingga jatuh kesudahannya di dalam kebinasaan. Minta pelihara daripada Allah Ta'ala supaya kita dapat pelihara telinga kita. Kerana kalau kita tak pelihara telinga kita betul-betul, boleh membawa kita ke arah kebinasaan yang amat besar. Dengan demikian itu. Dengan sebab tak jaga telinga, boleh jadi rosak. Dan jikalau ada engkau peliharakan telinga engkau daripada mendengar barang yang tiada memberi faedah akan engkau, adalah engkau daripada orang segala pekerjaan itu kesenangan. Kalau kita mampu jaga telinga kita, kita relax, tenang. Tak gaduh nak fikir banyak. Kita nak fikir jangan nak buat ibadat, nak menambahkan amal. Kita tak bisin, tak sibuk hai-hai orang. Tak gaduh nak marah kat siapa, tak gaduh kita nak dendam dengan siapa. Kita boleh urus hidup kita mudah-mudah. Kita jadualkan hidup kita, bangkit pagi, sembahyang subuh Jumaat, dengar kuliah. Lepas tu buat kerja apa-apa lagi. Lagi sebelum zuhur kita balik, sembahyang berjemaah. Lepas zuhur ada kuliah. Lepas tu buat apa nak buat, nak tidur ke apa-apa. Satu lagi asar ada jadual kita, malam ada jadual kita. Penuhi jadual kita. Tak perlu kita dengar benda pelik-pelik. Kita dengar benda pelik-pelik ni, habis masa kita sia-sia. Penat, dendam, marah kat orang tak tahu pasal. Itu dia. Maka hendak ditilik oleh orang yang akhil di dalam demikian itu. Jadi orang yang ada akal, yang sempurna pemikiran dia, tilik betul-betul dengan hujah-hujah Imam Ghazali ini,
patut dan layak sangatlah kita peliharakan telinga kita daripada mendengar, makna kata benda-benda yang tak mendatangkan manfaat. Apa 3 hujah Al-Ghazali ya? Hujah yang pertama, orang yang mendengar bersekutu dengan orang yang bercakap. Ini panggil dosa kering. Dia yang mengumpat, kita pun dapat dosa. Itu namanya dosa kering. Tak pasal-pasal kita dapat. Kenapa dapat? Kita bersekongkol dengan dia dalam hal mengumpat. Kerana Nabi kata orang yang mengumpat dengan orang yang mendengar sekutu, bersekutu, dosa, sama-sama dosa. Yang kedua, kenapa kita makna kata perlu jaga telinga? Kerana makna kata dengan kita menjagakan telinga ini, makna kata kita jiwa kita boleh tenang, hati kita tak bimbang dengan benda-benda yang tak elok. Tapi kita lepas telinga kita, bila orang tu mengumpat ke adu domba ke, dia akan memberi makna kata kesan di hati kita, akhirnya kita bertindak luar daripada kemampuan ataupun perkara yang normal. Yang ketiga, Imam Ghazali bandingkan untuk memahami lebih jelas. Imam Ghazali membandingkan perkataan tu macam makanan. Makanan ada mudarat, ada mudarat. Juga begitu juga perkataan yang jatuh telinga kita, ada datang mudarat, macam nasihat agama, kuliah-kuliah. Kalau kita semayang tak betul, dengar kuliah, oh ni cara betul, kita boleh betul semayang kita, uduk kita, akidah kita. Kuliah tajwid, cerita baca hukum, baca Quran, oh gitu, selalu aku baca macam ni, kita boleh betul bacaan kita. Ini mudarat, kan? Tapi kalau kita dengar perkataan-perkataan yang tak mendatangkan mudarat, benda yang mudarat, makna kata dia akan berkesan juga dalam hati kita. Tapi Imam Ghazali kata kesan makanan tu lebih mudah daripada kesan perkataan. Makan, dia kata silap makan, makanan beracun, tak makan ubat apa semua, boleh baik dalam masa seminggu, 2 minggu. Tapi perkataan ni dia menanggung sampai mati tu, sepanjang umur dia. Dengan hujah-hujah Al-Ghazali yang konkret ni, tugas kita jaga telinga. Zaman sekarang ni payah jaga telinga, kan? Payah jaga. Kadang-kadang kita duduk perkampungan macam ni pun ada lagi setan dia pandai main ucap itu ini macam-macam, kan? Sama-sama kita jaga. Mudah-mudahan telinga kita ni, makna kata di akhirat besok, untuk apa telinga ni? Nak dengar kalam Allah, perkataan Allah, kata-kata Allah. Nabi Musa AS ketika pergi ke Bukit Tur Sina, dia bermunajat 40 hari di Bukit Tur Sina. Dia mendengar kalam Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-katalah Allah Ta'ala dengan Nabi Musa dengan sungguh-sungguh berkata-kata. Punya lazat sedap dan lazat enak. Kalamullah ni tak boleh nak dibayangkan. Nabi Musa pun tak boleh nak cerita betapa lazat mendengar kalam Allah. Cuma Nabi Isa, Nabi Musa, bila dia balik pada Bukit Tur Sina, dia tak boleh dengar percakapan orang. Orang bercakap dia tak boleh dengar, tak sedap langsung, macam suara himar, dia kata. Dia ambil 2 jari telunjuk dia, dia tutup lubang-lubang telinga dia. Orang yang mendengar kalam Allah, dia tak seronok dengar kalam manusia. Jadi telinga ni dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk di akhirat besok kita nak mendengar kalam Allah. Jagalah telinga tu daripada mendengar benda-benda maksiat, benda-benda yang tak elok dan benda yang sia-sia. Itulah apa hujah-hujah yang dibawa oleh Imam Ghazali kenapa perlu kita jaga telinga. Jadi orang yang bertakwa, makna takwa ni memelihara. Dia memelihara di antara anggotanya telinga dia daripada mendengar benda yang haram dan benda yang tak datang faedah, supaya mampu dan seronok mendengar benda-benda yang memberi manfaat. Kemudian wabillahi taufiq, wallahu taufiq, dan Allah lah memberi taufik, kekuatan untuk kita memelihara telinga kita, insya-Allah. Kemudian kata musannif, al-fasl salis fil lisan
Fasal yang ketiga nak membicarakan tentang lidah pula. Macam mana nak jaga lidah supaya lidah ini tidak bercakap benda-benda yang haram, seperti mengumpat, kataan syirik, kataan yang sia-sia, supaya lidah ni pula dapat digunakan untuk membaca Quran, untuk beri nasihat agama dan sebagainya, insya-Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma habbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina min al-ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin.